حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذا kerana yang demikian itu akan menghilangkan salah jemaah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada seluruhnya, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala tegahannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang Islam yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya adalah bagi kamu contoh ikutan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Kebergadaan kita pada bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa rahmat kepada seluruh alam, hadirnya bersama misi dan juga visi yang begitu besar untuk memastikan umat manusia yang tenggelam dalam cara hidup jahiliah, terutamanya syirik kepada Allah, supaya kembali kepada mengesahkan Allah, daripada mengikut hawa nafsu, kepada tunduk kepada sunnah wahyu, daripada sikap kebinatangan kepada akhlak yang mulia. Kita sebagai umat yang beriman begitu yakin bahawa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai contoh teladan yang terbaik dari berbagai aspek kehidupan, sama ada dari segi berkeluarga,
dari segi ekonomi, sosial, politik, cara beragama dan juga cara bernegara dan sebagainya. Semuanya itu mempunyai teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengikutinya di dalam kehidupan seharian kita. Bahkan kita mengamal dan melaksanakan segala apa yang telah ditonjolkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dikabarkan oleh para alim ulama, supaya tidak terpadam apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Maka dikarang berbagai kitab-kitab yang menjadi rujukan kita supaya kita mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab Al-Azkar, mengambil hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kehidupan kepada kita, bermula daripada kita bangun daripada tidur sehinggalah kita ingin memejamkan mata semula dengan tidur pada waktu malam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapat rasakan dan tuan-tuan sendiri dapat rasakan, hari ini kita menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang cukup besar, menjadi lakar sejarah bagi bumi yang tercinta ini. Semuanya ini adalah semata-mata ingin mengajak kita untuk mengenali siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan kasih dan juga sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya cukup dengan sekadar kita menyebut di mulut kita, bukan hanya sekadar melalui lafaz, melalui lisan kita sahaja, tetapi mesti ditonjolkan dengan apa yang telah ditinggalkan, dengan kita mengamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, ikutlah apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mengasihani kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa ayat ini menjadi hakim kepada kita. Menjadi hakim kepada kita. Adakah kita menjadi orang yang mengaku mencintai Allah? Adakah kita mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, barangkali akan berada di pemikiran kita, bagaimana aku ingin mencintai seorang manusia yang tidak pernah aku bertemu dengannya, aku tidak pernah melihatnya. Bagaimana nak memupuk rasa kasih dan juga sayang ke dalam diri kita, sedangkan kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kepada para sahabatnya bahawa dia amat kasih dan amat sayang kepada umat yang akan datang, yang mana mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka kasih dan sayang. Nabi kasih kepada kita, kita tidak pernah bertemu dengan, sedangkan baginda Nabi tidak pernah bertemu dengan kita. Kenapa perlu timbul soalan mengapa perlu aku cinta dan kasih
kepada baginda, sedangkan kami tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pernah mendengar satu cerita yang begitu hebat, yaitu cerita berkenaan dengan Uwais al-Qarni, amat terkenal di langit, tetapi ini amat terkenal di langit sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sayang dan kasih kepadanya. Dia hidup di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dirinya tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, sehingga kan ibunya ingin bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Islam yang kuat agamanya, pergi ingin bertemu dengan Nabi dalam keadaan hatinya sentiasa teringat kepada ibunya yang ditinggalkan seorang diri di rumah. Kerana kasih dan sayangnya kepada Rasulullah, dia pergi ke kota untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah. Nabi menghadiri suatu peperangan yang besar untuk memenangkan Islam. Namun kerana hatinya rasa kasih dan rindu dan sentiasa teringat kepada ibunya, dia pulang semula ke rumah dalam keadaan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita permergian Uwais al-Qarni ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi mengiktirafnya. Nabi memberitahu bahawa di antara doa yang Allah Ta'ala akan makbulkan ialah doa Uwais al-Qarni. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais al-Qarni tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tetapi kasih dan sayangnya ditonjolkan dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, melaksanakan segala titah perintah Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata, bukan hanya sekadar kasih dan sayang itu dengan mulut semata-mata, tetapi mesti diterjemahkan dengan perbuatan kita. Bahawa kita sayang dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan segala titah perintah, kita mengamalkan segala sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Uwais al-Qarni tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal oleh ahli langit. Hanya semata-mata kasih dan sayangnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita disakiti sekali lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti sekali lagi apabila Presiden Perancis dengan secara terbuka menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah baginda Nabi. Sudah menjadi sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya dihina, dicaci, dimaki, bukan daripada orang yang lain, tetapi daripada ahli keluarga sendiri. Sehingga kan batang tubuh ini sudah pun meninggalkan kita, pun tetap digeruni oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya kita mengajar dan kita mendidik mereka ini? Mari sama-sama kita menyatakan kebersamaan kita untuk memboikot segala produk ekonomi yang datang daripada Perancis. Ahli ekonomi telah menyebut
apabila dunia Islam di Timur Tengah memboikot barangan-barangan Perancis, sehingga kan $1 bilion kerugian bagi kerajaan Perancis. Maka kita, orang yang kasih dan sayangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan usaha-usaha saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah. Kita masukkan semula, dan kita masuk dan lahirkan boikot di dalam negara ini dengan kita menghentikan seketika ekonomi Perancis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mereka sekarang sedang mencabar dan cuba mencalar Islam. Kita jangan lagi tidur di bawah selimut yang empuk. Kita jangan lagi berasa tidur nyenyak dalam keadaan saudara-saudara kita dalam keadaan ditindas, dalam keadaan dihina dan sebagainya. Sepatutnya kita bangun dan terus bangun untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya semata-mata kita nak nyatakan kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sahaja, tetapi sebenarnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajar kita, mendidik kita bahawa kita nak dan sayangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang kita boleh lakukan untuk kita menunjukkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan berqasidah. Tidak cukup hanya dengan kita menyatakan kita sayang dan kita cinta. Umpama kita sayangkan kepada anak kita, umpama kita sayangkan kepada isteri kita, memadaikah dengan kita hanya melafazkan saya sayang kamu? Tidak. Mesti ditunjukkan kalau kita sayang dididik anak kita supaya anak kita faham apa itu agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bertepatan dengan hari yang penuh dengan keberkatan, bertepatan dengan bulan Syahrul Anwar, Rabiul Awal yang kita sambut tiap-tiap tahun ini, sebenarnya ingin mengetuk diri kita semula untuk kembali kepada landasan agama Allah yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang baginda Nabi tidak terhenti di situ sahaja. Kita membuka lembaran-lembaran kitab-kitab sejarah. Kita mencari lembaran-lembaran kitab sejarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa sayang dan kasihnya kepada umatnya, sehingga kan dia sanggup untuk mendahulukan umatnya daripada dirinya. Kita membaca hadis-hadis yang masyhur, kita menolak dan kita melihat apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana esok dibangkitkan di akhirat kelak, dibangkitkan yang telah dimatikan oleh Allah, apa yang terpancut di mulut baginda Nabi, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Nabi tidak pernah bertemu dengan kita, tetapi Nabi sayang dan Nabi kasihkan kepada kita. Oleh disebabkan itu, kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi,
kenapa tidak kita tidak boleh sayang dan cintakan kepada baginda Nabi? Jika kita ingin melakukan suatu perkara yang menyebabkan kita tergelincir daripada landasan, cuba tepuk dada kita, cuba letakkan tangan kita di hati kita, di jantung sanubari kita. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan kita, adakah Nabi sanggup ingin mengaku aku ini sebagai umat baginda Nabi, sedangkan aku sekarang berada dalam keadaan tergelincir daripada landasannya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayanglah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi. Jangan biarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertunggu-tunggu umatnya di pintu syurga, sedangkan umatnya berada jauh daripada pintu syurga Allah kerana melaksanakan ataupun melakukan perkara yang menyebabkan kita jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, biarlah kita bermandi darah kerana kita nak mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah nyawa kita bercerai daripada badan kita kerana kita nak mendaulat dan nak mempertahankan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah nyawa kita melayang asalkan maruah dan kita tetap terdaulat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi menyebut di dalam satu hadis yang begitu masyhur, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baita madarin wa la wabarin illa adqalahu Allah hadha ad-din bi'izzi al-aziz aw bizull zalil. izza lillahi azza bihi al-islam wa zulla yuzillu Allah bihi al-kufr. Rawahu al-Ahmad wal Baihaqi. Sesungguhnya perkara ini akan sampai ke seluruh dunia sebagaimana malam dan juga siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota maupun di desa kecuali Allah akan memasukkan agama ini di dalam kemuliaan yang dimuliakan atau kehinaan yang dihinakan. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan yaitu Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan dengan sehina-hinanya yaitu kekufuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wal fudulil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah,
Sekali lagi saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada seluruhnya, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, segala, dan kita meninggalkan segala tegahan yang telah ditegah oleh Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatilah diri kamu, tengoklah apa yang akan terjadi pada esok hari, iaitu pada hari akhirat. Adakah kita akan bersama dengan kumpulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita berada bersama dengan kumpulan yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kerahmatan itu kita dapat rasa dan kita dapat nilai pada hari ini kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat rasa nikmatnya yang begitu besar. Wanita-wanita yang dahulunya mempunyai martabat paling rendah di sisi manusia, apabila datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerahmatan itu dapat dinilai dan juga dilihat. Allah Nabi mengangkat martabat wanita sehingga kan mereka berada di tahap yang tertinggi, tapi malangnya mereka menjatuhkan semula maruah mereka. Kita juga begitu. Kita berada dalam keadaan yang sehina-dinanya apabila kita bersama dengan Islam dan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerahmatan itu kita rasai, kenikmatan itu kita rasai apabila Islam berada di dalam diri kita. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut pada hari pembukaan kota Palestin, kita mulia kerana Islam berada bersama dengan kita. Kita mulia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan kita. Maka kemuliaan itu mesti ditonjolkan di dalam kehidupan kita. Mesti dilaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Inilah takwa yang sebenarnya. Inilah yang sering disebut oleh khatib tiap-tiap minggu untuk mengajak kita bertakwa kepada Allah, adalah untuk mengembalikan kita semula kepada jalan agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi tidak terhenti dengan baginda Nabi wafat, tetapi rahmat itu sampai ke hari ini. Buktinya kita boleh berada di dalam rumah Allah ini dengan rahmat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan dengan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan juga bulan Syahrul Anwar, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi. Dan insya-Allah selepas daripada salat Jumaat ini kita akan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita menunggu sehinggalah ke akhir program yang telah disusun oleh pihak masjid. Kita memanjatkan selawat ke atas baginda, tanda kerinduan dan kesyahduan yang ada di dalam diri kita kepada baginda Nabi. Dan mudah-mudahan selawat yang kita ucapkan akan menyebabkan kita akan dikenali oleh baginda Nabi di akhirat kelak, kerana ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radallahu 'anil khulafa
سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشاه وولي عهده سمو الأمير التنكو شرف الدين بدلشاه ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا يا كريم أنت الله أنت الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله يا الله ادفع عنا الوباء ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء خصوصا كورونا فيروس. اللهم يا الله يا الله يا الله ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء خصوصا كورونا فيروس يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.